Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, untuk hari ini kita akan pergi ke tajuk pertama untuk subjek tingkatan 5 sejarah. Di tajuk pertama adalah kedaulatan negara. Kita pergi ke muka surat 2. Oke, muka surat 2 sekejap. Okey, kedaulatan negara. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan kalau dalam buku ni membawa maksud kedaulatan ditarikkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi ringkasan untuk takrif ini adalah kedaulatan ni adalah sebuah hak untuk memerintah. Contoh, negara yang tak ada kedaulatan, maknanya contoh negara sekarang sebelum ni kita dah belajar negara yang dijajah. Yang dijajah maknanya dia bertuankan orang lain. Jadi di tanah tu dia tak dapat memerintah secara sendiri. Jadi dia tak ada kedaulatan. Jadi kalau dah ada kedaulatan ni, dia mempunyai, jadi pemerintah pada satu tempat tu mempunyai hak untuk memerintah orang bawahan dia, dan dia tak perlu lagi terima arahan daripada negara lain. Okay. Itulah ringkasan untuk kedaulatan. Jadi takrif kedaulatan dalam buku teks ni ada pelbagai bentuk lah. Dalam bahasa Yunani ni, kedaulatan ialah supremos atau superanos yang bermaksud agung atau tertinggi. Untuk Inggeris, sovereignty. Bahasa Arab, daulah. Bahasa Melayu, kedaulatan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Ini kamu baca sendirilah. Okay. Jadi ini untuk pandangan tokoh, kamu baca je, tak ada apa sangat. Mungkin dia tak tanya kot siapa kata apa. Okay. Jadi kita terus je ke jenis kedaulatan. Okay. Terdapat berapa jenis? 4 jenis. Pertama, kedaulatan tradisional. Okay. Ini merujuk kepada kedaulatan yang sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Okey. Dalam poin ni, negara kita mempunyai kedaulatan tradisional iaitu sultan atau raja mempunyai kedaulatan untuk memerintah rakyat dia. Okey. Jadi, kedaulatan moden kedua. Kedaulatan moden ni membawa maksud kat sini, poin penting ni, merujuk kepada apabila tertubuhnya Malaysia, negara kita mempunyai kedaulatan tersendiri dan negara lain, pihak luar yang masuk ke kawasan negara kita perlu mengikut undang-undang dan pemerintahan negara ini. Itulah kedaulatan dari segi modennya. Okey. Jadi setelah tertubuhnya negara Tanah Melayu tu, Persatuan Tanah Melayu tu, maka bermulalah kedaulatan negara kita. Okey. Sebelum ni kita kena jajah, jadi di situ tak ada kedaulatan. Okey, kedaulatan undang-undang yang ketiga bermaksud bahawa undang-undang yang kita tubuh, undang-undang yang dicipta, yang banyak sekarang undang-undang. Okey, kalau sini saya dah peringkatkan undang-undang yang ditubuh valid dan tertinggi. Maksud valid adalah kena ikut, dan tertinggi. Perlu patuh dan boleh dihukum jika dilanggar. Jadi setiap peraturan yang termaktub dalam undang-undang negara perlu diikut, dan jika kita langgar, kita boleh dikenakan hukuman. Itu maksud kedaulatan undang-undang. Okey, last sekali, jenis kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap negara kita, bahawa kita ni sebuah negara yang
bebas dan merdeka. Maknanya negara lain tak ada hak untuk claim tanah Melayu ni, tanah Semenanjung Malaysia ni sebagai Sabah dan Sarawak sebagai negara dia. Itu dia. Tiba-tiba contohlah kerajaan Cina nak meluahkan wilayah dia, jadi dia claim tanah Melayu ni sebagai negara dia. Tak boleh, sebab kita dah termaktub dalam PBB bahawa negara Malaysia ni adalah negara yang merdeka dan bebas. Itu saja. Okey, apakah ciri-ciri 1.2 ciri-ciri negara yang berdaulat? Pertama, kita dah belajar lah awal untuk sabit 3 tempat itu. Pertama, ciri negara berdaulat ada pemerintahan. Maksudnya ada pemimpin. Kedua, mempunyai sempadan. Okey, kalau tengok dalam buku teks tu, sempadan kita ialah seperti ini. Okey, ketiga, mempunyai perundangan. Kalau sebuah negara tak ada undang-undang, kacau bilau lah jadinya. Dan last sekali, mempunyai rakyat. Okey, bukanlah raja kalau tak ada rakyat, dan bukanlah rakyat kalau dia tidak mengikut perintah seseorang. Jadi 4 ciri dia. Pertama, ada pemerintahan, maksud ada raja. Kemudian ada sempadan negaranya. Ketiga, mempunyai undang-undang. Dan keempat, mempunyai rakyat. Kenapakah pentingnya mempunyai negara yang berdaulat? Okey, pertama, keberkesanan pentadbiran. Jadi, membawa kata negara yang bebas, akan mempunyai keberkesanan dalam pentadbirannya. Maksudnya, dia boleh mentadbir negara secara sendiri, tak perlu ikut cakap orang. Jadi dia nak buat undang-undang apa pun, ikut dia, sebab dia negara yang berdaulat. Kemudian, kemakmuran ekonomi. Di negara yang dah merdeka, dia boleh fokus untuk memajukan ekonomi sendiri, ikut cara dia, tak perlu ikut cara orang. Kalau tengok dalam gambar ni, ini adalah Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua, melawat kawasan luar bandar bagi memantau pelaksanaan program pertanian. Tu nanti kita akan belajar lah apa punya program tu. Kesejahteraan sosial, bagi negara yang berdaulat ni, dari segi sosial ni maksudnya kehidupan manusia. Jadi, bila negara yang dah boleh ditadbir sendiri, tak perlu ikut cakap orang, dia sejahtera rakyatnya. Rakyat dia mempunyai pilihan sendiri, tak perlu ikut kata penjajah. Dan kecemerlangan hubungan luar negara. Bila sebuah negara itu tertubuh, dia dapat jalin hubungan dengan negara-negara luar, ikut dia lah. Untuk kepentingan apa? Kepentingan ekonomi, kepentingan tentera. Tapi bila dia dah mempunyai negara sendiri, dia boleh membuat hubungan dengan negara yang lain. Okey. Last kali, 1.4, langkah mempertahankan kedaulatan. Yang ni boleh fikir je. Untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara, bukanlah pada pihak pemerintah saja, pihak rakyat pun ada juga. Pertama, pemerintah apakah dia mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kena stabil ni, politik dan ekonomi. Kalau politik stabil, ekonomi tak stabil, negara susah. Kalau ekonomi makmur tapi politik bergaduh, huru hara. Jadi dari pemerintah mewujudkan pentadbiran cekap, mengelakkan amalan rasuah, memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil, melaksanakan undang-undang menurut perlembagaan secara berkesan. Bagi rakyat pula, kena setia pada negara ni. Jangan nak memberontak je. Menyokong segala usaha dasar kerajaan, memupuk kerjasama semua kaum, mematuhi undang-undang negara. Kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Jadi dari segi pemerintah, macam mana nak kekalkan ni? Pertama, kamu bacalah ni, buat undang-undang, memastikan keberkesanan
berkaitan dengan bahasa pendidikan. Ini macam mana nak memupuk perpaduan kaum. Rakyat. Ada 4 poin. Guna bahasa kebangsaan. Memahami, menghormati agama. Jadi kena hormati sesama lain. Toleransi dan saling menghormati sesama rakyat. Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk. Ini kau baca lah ni. Dan last sekali ketiga, memupuk patriotisme. Patriotisme ni maksudnya cinta negara. Kena cinta negara. Dari segi pemerintah kau baca lah ini. Mengukuhkan pertahanan negara. Dari segi pemerintah, kena buat undang-undang, buat jalinan hubungan baik dengan negara lain. Jangan cari musuh dengan negara lain. Memodenkan aset kenderaan. Ini maksud memajukan defense lah. Takkanlah orang lain dah pakai jet, roket, kita masih pakai meriam lagi. Memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Itulah tugas askar. Rakyat pula, apa itu? Kena peka terhadap isu keselamatan, mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar. Ini maksudnya jangan nak pergi jadi spy negara lain untuk ceroboh negara sendiri. Menganggotai pasukan keselamatan. Jadi ada segelintir rakyat kena jadi yang nak jadi askar untuk mempertahankan negara. Sanggup berkorban dan mempertahankan. Dengan itu habislah tajuk 1. Mudah je tajuk ni. Ini poin penting. Apa itu takrif kedaulatan, apa itu jenis kedaulatan, dan apa yang tadi, peranan rakyat dan pemerintah. Setakat itu saja untuk tajuk ni. Nanti kita sambung tajuk lain pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi